Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in barik wa sallim amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk meluangkan masa kita menyambung dengan pengajian kita. Pagi ini insya-Allah kitab Kifayatul Awam yang berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut mazhab Asy'ariyah. Dan kita mulakan dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi biasanya saya akan jawab soalan-soalan sebelum kita mulakan ataupun kita jawab hujung nanti. Ada yang tanya tu dia boleh kata tentang semalam saya disebut tentang Baba Ritaudin tu tentang sifat kalam. Dia kata mana yang keliru? Tak keliru pun ada tak tahulah orang dia ada tak ada, tengok ke tak tengok hari ni pagi ni. Saya nak bagi tahu orang yang ada ilmu ni dia tak cakap macam tu. Adakah kalau kita rasa tak keliru maknanya lazim daripada kita tak keliru, satu dunia tak keliru? Jangan jadi jahil. Lazim ke? Kalau engkau tak keliru maknanya satu dunia tak keliru. Lazim kerana engkau tak rasa keliru, orang lain keliru. Orang lain mesti tak keliru juga. Orang tak boleh rasa keliru sebabkan kau tak keliru. Pakai otak sikit lah apa cakap tu. Kalau bukan ahli ilmu jangan banyak cakap lah. Saya tak nak balas jawapan daripada pembahasan tentang sifat kalam ni. Ni ada satu kitab ni berbahas tentang kalam sahaja. Kitab tebal ni sifat kalam sahaja. Sebab nanti akan ada sampai sifat ma'ani yang ke-7 itu kalam. Masa itu kita akan bahas. Masalahnya kata ada apa yang dicakap dalam tu. Bahasa Arab ni satu perkataan banyak makna. Bahasa Melayu ni kadang-kadang dua perkataan satu makna. Tak sama. Itu pun dah menunjukkan kejahilan dah. Bukan nak merendahkan orang. Orang berilmu tak cakap macam tu. Kita kalau mengaji, lafaz ada dua. Satu lafaz mushtarak, satu lafaz muradif. Lafaz mushtarak itu satu lafaz banyak makna. Lafaz muradif itu banyak lafaz satu makna. Tak kira bahasa Arab ke bahasa Melayu. Mana ada bahasa Arab satu lafaz banyak makna, bahasa Melayu banyak lafaz satu makna. Itu orang alim ke cakap macam tu? Orang alim berilmu, dia takkan cakap macam tu. Dia kena jelaskan lafaz itu ada mushtarak, ada muradif. Satu lafaz banyak makna itu mushtarak. Kemudian ada juga lafaz yang banyak tapi satu makna, itu namanya muradif. Tak kira bahasa Arab ke bahasa Melayu. Bahasa Melayu pun ada sinonim, antonim dan sebagainya. Ini tak bahasa Arab lain, bahasa Melayu lain, bahasa Arab satu lafaz banyak mana. Bahasa Melayu banyak lafaz satu je mana. Apa punya orang lain cakap macam tu? Bukan saya nak merendahkan. Jangan kau rasa kau seorang je betul lah. Atau bila kau rasa kau faham, kefahaman kau tu betul ke?
Siapa yang kata kefahaman kau tu betul? Allah beritahu, oh kau betul, orang lain semua salah. Dan kalau kau tak keliru, berarti semua orang kena wajib tak keliru. Disebabkan kau tak keliru, lazim semua orang takkan keliru. Engkau tak keliru, memang kau ada satu kepala dengan dia, memanglah kau tak keliru. Kejap cakap Allah berkata, kejap Allah kata berkata-kata, kejap Allah bercakap. Yang mana satu sekarang ni? Apa beza berkata-kata, berkata, bercakap? Apa beza? Terangkan dulu. Ingat sama main pulun macam tu je, sama je semua. Berkata-kata tak sama dengan berkata. Lepas tu kena faham mustarak dengan muradif. Bahasa Melayu ke bahasa apa pun semua ada. Kalam nafsi berkata, kalam lafzi berkata-kata. Kejap, lepas tu berkata kejap. Siapa kata macam tu? Tak ada ulama syairah kata kalam lafzi berkata-kata. Nanti tunggu sabar. Sampai sifat kalam saya bahas. Sampai tuntas. Tunggu sampai sifat kalam ni, kita nak masuk sifat iradah ni. Kalau nak tengok lah, kalau sekadar nak timbulkan kekecohan, nak buat mana, nak bertengkar dalam ni, sila leave group atau saya sendiri yang remove. Saya tak nak orang ahli dalam grup ni dia jadi confused. Sini datang nak belajar, ambil ilmu. Setuju, ambil. Tak setuju, leave group. Pergi cari guru kau, baba ke, pondok ke, maulana ke, apa, tuan guru ke, apa siapa sajalah, pak kiai ke, profesor ke, doktor yang kau rasa yang lebih benar, lebih tepat, silakan. Saya dah bagi tahu dah. Saya bukan ulama pun, saya hanya penuntut ilmu, nak berkongsi ilmu apa yang saya faham saja. Tak setuju, leave group. Leave group terus. Jangan buat kecoh di sini, saya sendiri akan remove nanti. Minta maaf, saya tak marah, saya tegas. Okey, buka kitab kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatus saminah al-wajibah lahu ta'ala. Sifat yang ke-8 yang wajib bagi Allah Ta'ala. Al-iradah, iaitu iradah. Sebenarnya kalau saya sendiri pun saya tak akan terjemah. Saya tak akan terjemah dengan al-iradah, maknanya kehendak atau perkehendak. Saya lebih suka kita hafal terus dalam bahasa Arab tu paling bagus sekali. Saya dah katakan, saya kata tanggalkan pakaian awam kamu, tapi tak apa, tinggalkan pun sama. Tapi sebenarnya saya kata tanggalkan pakaian awam kamu. Bolehlah, tinggalkan pun boleh. Tanggalkan dan tinggalkan pakaian awam. Jadi senang, kita tak payahlah nak terjemah. Kita kekalkan lafaz kudrah, selesai. Allah bersifat iradah, bukan susah sangat. 7 sifat ma'ani ni nak sebut. 7 sifat ma'ani ni nak sebut tak susah. Takkan itu player Manchester boleh hafal semua. Artis punya nama semua boleh hafal. Jenama handphone semua boleh hafal. Hafal 7 saja. Allah bersifat kudrah. Lepas tu baru kita cakap apa itu kudrah. Apa itu kudrah? Kalau nak apa itu kudrah, kalau orang berilmu dia kata okey, secara lughawi makna kudrah apa? Jadi kudrah itu bentuk kata dia, adakah dia adalah bentuk kata dia tu masdar ke, atau isim fa'il ke, atau isim maf'ul ke? Itu kita bahas satu-satu. Kemudian adakah lafaz makna murad itu dari segi lafzi dia ke atau maknawi dia. Kalau nak bahas lah, saya dah bahas dah sebelum ni sikit-sikit. Tak apa, nanti waktu sifat kalam nanti kita bahas. Ulama kita susun sifat salbiyah dulu sebelum ma'ani. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala, tak semualah, Allah Ta'ala biasanya akan menafikan dulu baru isbat. La ilaha illallah, nafi dulu. La ilah, tidak ada Tuhan. Illallah, isbat.
Laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Nafi dulu baru isbat. Jadi bila kita dah nafi, kita dah antara yang paling kita nafi ialah yang kita belajar dalam ni ialah pertama kita menafikan adanya permulaan bagi Allah itu dengan qadim. Qidam ataupun Allah zat yang qadim. Qidam itu sifat, qadim itu maknawiyah dia. Jadi faham makna qidam itu apa dia. Kemudian faham makna baqa', faham makna mukhalafah lil hawadis, faham betul-betul. Faham makna qiyam binafsi dan wahdaniyah. Allah boleh berkata-kata bila Allah boleh bercakap. Allah boleh bercakap, Allah boleh berkata, nak cakap dia cakap, tak nak cakap dia diam. Itu salah paling besar sekali. Itu salah paling besar sekali. Nanti saya huraikan kat mana kesilapan dia. Bila Allah boleh cakap, dia nak cakap, dia tak nak cakap, dia diam. Itu dah qiyamul hawadis pada zat, qiyamul hawadis pada sifat. Tak belajar ke mukhalafah lil hawadis? Ke memang sokong Ibn Taymiyah boleh qiyam hawadis pada zat? Memang ada salah satu dalam beberapa belas pendapat tentang sifat kalam ini. Ada salah satu daripada qaul yang mana bolehnya qiyamnya hawadis pada zat. Zat Allah tu bercakap. Itulah dia. Bila Allah nak bercakap, Allah bercakap. Bila tak nak bercakap, Allah diam. Mana boleh Allah bercakap selama-lamanya orang gila? Itu dah membawa kepada qiyamul hawadis pada zat. Tak belajar ke mukhalafah lil hawadis? Ataupun tak berhati-hati ke ketika bercakap tu, mengatakan Allah nak bercakap, dia bercakap, tak nak bercakap, dia diam. Takkan bercakap, sebenarnya dia orang gila. Itu terus orang tangkap, orang berilmu tengok, ini qiyamul hawadis pada zat ni. Ini Ibn Taymiyah ni. Betul tak? Tak keliru pun. Kau memang tak tahu. Bilang kau tak keliru. Orang dengar siap auzubillah, dia ni biar betul ni. Selama ni kita sangka ahli sunnah, tiba-tiba kenapa dia cakap macam ni? Mungkin dia tersilap cakap betul lah. Nanti saya betulkan, nanti bukan saya betulkan lah, saya terangkan sifat kalam nanti sampai bab dia. Nanti tuan bandingkan apa yang saya cakap dengan dia cakap. Kat mana kelirunya, kat mana silap dia. Kita sifat kalam ni bukannya paling banyak khilaf dalam sifat kalam. Biasa dah hadis pada zat Wahabi lah, Ibn Taymiyah lah tu. Taklah, kita tak tuduh dia tak tahu, Allahu a'lam, tapi cara dia bercakap itu, dia bercakap, saya dah cakap al-wad'u, al-isti'mal dengan al-hamlu. Samek ni bila dia dengar orang cakap, ini dah yufdi ilal hawadis. Tak tahulah dia, wallahu a'lam, baba alim besar, saya pun tak tahulah, tapi nanti saya akan terangkan. Nanti kita bezakan. Bukan saya cakap saya pendapat saya akan baca daripada kitab. Kita dalam Asy'ariyah pun ada banyak kaul. Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri punya kaul, Imam Abu Bakilani punya kaul, Imam Syarastani punya kaul, Imam Aduddin Iji pun ada di situ, ada Imam Iji tu punya kaul beza lagi, Taftazani punya kaul beza lagi, Dawani punya kaul beza lagi, Fakhruddin Razi. Itu bukan dia sebut tiga, tak ada masalah, tapi berlambak dalam Asy'ariyah sendiri ada khilaf dalam masalah kalam. Belum lagi yang selain Asy'ariyah, Maturidiyah, Taimiyah, Karamiyah, banyak lagi. Ghulatul Hanabilah. Ada banyak khilaf dalam bab kalam ni. Dan di pokok permasalahan dia tu, dia kena daripada mula dulu faham antara apa itu kalam, apa itu takallum, apa itu taklim. Jadi dia ada beza kat situ. Begitu juga dengan qaul. Kalam dengan qaul sama ke tidak? Jadi mutakallim dengan mukallim dengan kalam sama ke tidak? Atau mushtarak ke muradif? Satu-satu dulu bahas, sabar nanti. Bukan perkata. Tu lafaz dalam bahasa Arab Allah Ta'ala guna apa dalam Quran.
Allah guna lafaz apa dalam Quran. Itu dulu dibahas, ayat Quran dulu dibahas. Lepas tu baru pendapat Asy'ariyah, khilaf, kemudian yang tahqiq, kemudian baru Maturidiyah. Lepas tu baru yang lain-lain supaya kita tahu yang lain disebut supaya kita tak terjebak kepada qaul itu. Nanti insya-Allah pada sifat kalam. Iradah. Saya suka sebut iradah. Sifat apa iradah? Sifat apa kudrah? Iradah. Ilmu. Ilmu boleh sebut kenapa? Oh, Melayu pun ada ilmu juga. Dia ambil daripada bahasa Arab lah. Ilmu dia ambil daripada bahasa Arab. Jadi kudrah tak boleh. Ada orang Melayu, dia tu tak ada kederat lah. Ada sebahagian negeri di Malaysia ni tak ada kederat dia tu. Kederat itu dari kudrah lah, kudrat. Orang Melayu biasalah. Jadi tambah je iradah. Sama basar. Hayah. Bukan susah nak dah mengaji takkan tak boleh sebut kot. Fatihah boleh baca kan dalam solat. Segala doa-doa dalam solat boleh baca kan. Bahasa Arab kan. Sifat Allah tak boleh sebut dalam bahasa Arab. Habis tu kalau dah terjemah kecoh, tak boleh terjemah berkata-kata, kena terjemah perkata, tak boleh terjemah kata berkuasa, kena terjemah perkuasa. Kudrah sebut, sudah selesai. Apa tu kudrah? At-taksiru bil ijadi wal i'dam. Allah Ta'ala mewujudkan dan meniadakan dengan sifat kudrah. Tak payah perkuasa ke, kuasa ke, berkuasa ke. Kalau dah nak lari pada khilaf, senang. Tak ada masalah, terjemah ber pun tak ada masalah. Ataupun tak pakai imbuhan langsung. Asalnya tak pakai imbuhan. Kuasa. Kudrah, kuasa. Atau kekuasaan. Berkuasa itu lazim. Terjemahan lazim dia panggil. Kalau ada kuasa, mestilah berkuasa. Ada harta, mestilah berharta. Tapi sebenarnya kalau ber itu lebih sesuai kepada maknawiyah. Allah Ta'ala maha berkuasa. Kaunuhu qadiran. Tapi kenapa kaunuhu qadiran? Sebab dia ada kudrah. Dan kudrah itu pun diistiqaq daripada kaunuhu qadiran. Satu illah, satu maklul. Nanti insya-Allah sifat maknawiyah, apa beza maknawiyah dengan ma'ani, sabar nanti insya-Allah. Ini kita cerita yang wajib dulu untuk diimani, difahami. Okey, iradah sebut je iradah. Iradah itu masdar atau isim masdar bagi kehendak. Hendak pun boleh, cukup. Iradah itu hendak. Lafaz memang secara lafaz memang makna masdari. Secara lafaz memang makna masdari. Tapi kalau nak dihamalkan kepada istiqmal kepada makna ismi, ya tak ada masalah. Itu lebih tepat, tapi orang tak faham wujudi dengan iktibari. Orang tak faham wujudi dengan iktibari. Dan makna masdari ini lazim kepada makna ismi. Itu tak ada masalah nak terjemahkan kepada makna masdari. Sebab dia lazim dengan makna ismi. Allah sendiri dalam Quran sebut zikrul lazim muradul malzum, zikrul juz muradul kul, zikrul kul muradul juz, zikrul sabab murad musabab, zikrul musabab murad usabab. Berpuluh dalam Quran Allah Ta'ala sebut. Bahasa kita faham iradah berkehendak. Tak ada masalah, terjemahan lazim. Sebab masdari walaupun dia bukan makna masdari, tapi masdari tak boleh tolak. Sebab makna masdari itu melazimi makna ismi. Kalau tolak makna ismi saja, maknanya tak ada fungsi lah sifat tu. Mesti ada makna masdari pada sifat tu walaupun dia asalnya makna ismi, kerana ahli sunnah mengisbatkan sifat. Tapi makna masdari tak boleh tolak. Kalau tak ada makna masdari, sifat tu nak buat apa? Sifat tu nak buat apa? Apa fungsi sifat duduk pada zat kalau tak ada makna masdari? Wahya sifatun tukhassisul mumkin bi ba'di ma yajuzu alaih. Okey, ini apa yang difahami ingat segala takrif bagi sifat Allah Taala ini bukanlah takrif yang hadut tam maupun hadun naqis, rasam tam ataupun rasum naqis, semua tak ada. Ini hanya mungkin rusum-rusum yang
setakat mana manusia boleh faham, ulama boleh faham, setakat tu ulama beri terjemahan ataupun mendefinisikan sifat itu. Sebab kunhu sifat, haqiqatus sifat, tak ada siapa pun faham. Tak ada siapa pun faham. Tak boleh buat hadul tam, tak boleh buat. Paling pun rusum saja. Had dengan rusum ni orang dalam mantik dia faham. Maksud had ni maknanya satu takrif. Takrif dia ada takrif yang betul-betul takrif lah. Tak, definisi yang tepat. Tak ada siapa pun boleh buat definisi yang tepat terhadap semua sifat dan zat Allah Ta'ala. Jadi dibuat rusum. Rusum ni maknanya suatu andaian ataupun suatu, apa nak kata bahasa Melayu. Jadi kita ulama' hanya mencuba mendefinisikan mengikut kadar kemampuan yang kita faham berdasarkan muta'allaq dia. Berdasarkan ta'alluq dan muta'allaq sifat. Hubungan sifat tu dengan perkara apa. Di sini kata ulama' wahya sifatun tukhassisul mumkin. Iaitu suatu sifat yang tukhassisul mumkin. Fungsi dia mengkhususkan perkara yang mungkin. Sama macam iradah. Jadi dia punya tukhassis itu dia punya ta'alluq. Mungkin itu dia punya muta'allaq. Muta'allaq ni perkara yang mansub ilaih lah. Mansub ilaih bagi sifat iradah. Yang dinisbahkan kepadanya. Maknanya sasaran dia itu. Sifat iradah tu disasarkan kepada apa? Dan tugas dia apa, fungsi dia apa. Jadi di sini tukhassis kepada mungkin mengkhususkan. Boleh kata takhsis, boleh kata ta'yin, boleh kata tamyiz. Mentakhsiskan boleh atau mentakyinkan, menentukan ataupun mentamyizkan, membezakan pun boleh. Muta'ala dia al-mumkin, perkara yang mungkin dah bahas dah. Kenapa tak boleh kudrah tidak dan iradah ni dia sama. Dia tak boleh bertakluk dengan perkara yang wajib dan mustahil kerana akan mengakibatkan tahsilul hasil dan qabul haqaiq. Itu dah bahas dah. Rujuk balik pada pembahasan sifat kudrah. Bi ba'di ma yajuzu alaihi, dengan sebahagian apa yang harus ke atas perkara yang mungkin tersebut. Sebab perkara yang mungkin ni dia ada beberapa sifat, dia ada beberapa arat lah kita kata. Jadi arat dia banyak, maksudnya contoh dia bagi fa zaidun masalan yajuzu alaihi tul awil qisar. Boleh Zaid itu diwujudkan di dalam keadaan dia ni tinggi ataupun pendek. Tinggi atau pendek. Jadi kudrah iradah Allah lah yang menentukan Zaid ni tinggi ke atau pendek. Tapi itu benda yang subjektif. Mungkin dia lebih tinggi daripada orang ni tapi dia lebih rendah daripada orang lain. Nah, itu nisbah. Tinggi panjang tu nisbah. Tapi nak bagi tahulah, nak bagi tahu mana beberapa sifat tu banyak. Mana benda yang mungkin itu boleh bersifat dengan sifat-sifat yang hadis lah. Bila kita cerita mungkin, maknanya sifat yang baru dipanggil arat. Jadi boleh dia bersifat ataupun ada arat yang berbeza-beza. Jadi sama ada Zaid ni kaya ke miskin, Zaid ni hidup di zaman mana, nanti ada dia, biasanya dia akan senaraikan, ulama akan senaraikan beberapa ciri, ada 6, sebahagian kata 6 perkara yang akan ditaksiskan oleh iradah. Antara wujud dengan adam. Nak diwujudkan ke tidak, itu pun taksis. Kemudian bila mewujudkan, Allah lah kudrah lah yang mewujudkan, tapi nak diwujudkan ke tidak. Kemudian di mana nak diwujudkan. Kemudian bila nak diwujudkan. Kemudian arah mana nak diwujudkan. Kemudian sifat-sifat dia yang lain. Gemuk ke kurus. Kaya ke miskin. Jahil ke alim. Tapi dia berubah-ubah lah. Dia tajadud. Boleh kaya, lepas tu jadi miskin, lepas tu kaya balik, lepas tu miskin. Ataupun mula-mula jahil, lepas tu alim. Takkan lahir-lahir alim terus. Dia senantiasa. Alim tiba-tiba jahil balik, aksiden, kepala terantuk, lupa semua, hilang ilmu, boleh jadi. Jadi setiap perkara, sifat yang saya panggil sifat jugalah, sebut Arab nanti pening. Sifat manusia, sifat makhluk lah, sifat makhluk itu. Segala-gala yang mana yajuzu alaih, yang boleh, yang harus ke atasnya, maka itu iradah yang menentukan. Nak PKP nak sambung lagi sampai bila? Iradah Allah Ta'ala dah tentukan. Kita je tak tahu lagi.
Adakah PKP akan ditamatkan pada yang PKP 3 ni atau disambung lagi PKP 4? Allah saja yang tahu. Sudah dalam iradah Allah. Fal iradatu khassasathu bituli mathalan. Maka sifat iradah Allah Ta'ala mengkhususkan dengan tinggi misalnya. Fa'ammal qudrah fahiya tubrizut tula minal adam ilal wujud. Maka sifat kudrah itu mengibraskan, menampakkan, mewujudkanlah sifat ketinggian itu pada Zaid. Kalau Allah menginginkan dia tinggi. Dia lagi satu, kita duk mengaji, tiba-tiba dia tanya macam-macam. Orang bahas sifat iradah, dia tanya apa itu ketuhanan nanti. Kalau Tuhan pun tak kenal, tak payah sembah Tuhan lah kalau Tuhan pun tak kenal. Sabar lubang, ini bab iradah. Kal iradah tukhassisu wal qudrah tubrizu. Di sini dia guna huruf kaf. Kata pengarang ataupun pencetak di sini ada dalam nuskah lain dia kata fal iradah. Bukan kal. Kalau tak tahulah, kalau nuskah tu kata kal, nuskah saya kal iradah sebab ada beberapa nuskah lah. Ada nuskah yang kata kal iradah, memang makna dia sa'ab, susah nak terjemahkan. Dia kata di sini dalam syarah Imam Bajuri kata fal iradah, bukan kal iradah. Fal iradah tukhassisu wal qudrah tubrizu. Itu yang lebih mudah untuk di kalau kal susah. Jadi apa ni? Jadi tersilap cetak kot. Tapi dia kata dalam nuskah memang macam tu. Fal iradah tukhassisu wal qudrah tubrizu. Maka iradah itu mengkhususkan dan kudrah itu menampakkan atau mewujudkan lah. Sama je, ibras ataupun ijad, sama je. Wal mumkinat allati tata'allaqu bihal qudrah. Adapun perkara-perkara yang mungkin yang mana kudrah bertakluk dengannya, wal iradah, dan juga iradah sittatun, ada 6. Al wujud wal adam. Wujud adam ni satu lah. Wujud adam ni sebenarnya satu. Maksudnya nak diwujudkan ke atau nak adamkan. Maksudnya adakah nak wujudkan Zaid ke ataupun tak nak. Salah satulah. Kemudian wasifat. Kemudian sifat katul seperti tinggi wal qisar. Itu pasangan dia. Nak tinggi ke pendek. Kemudian al-azminah. Ni masa banyak lah, bila-bila kan. Wal amkinah tempat, wal jihah dan arah dia. Dia duduk kat Malaysia Barat ke Malaysia Timur. Ataupun jihah di sini dia ada dua lah makna jihah, nanti ada jihah nisbi. Jihah yang dinisbahkan dengan benda lain. Maknanya kita berada di hadapan, jika kita berada di belakang atau kita berada di sebelah kanan, maka kita di kanan mana, kita di ini ada nisbah dengan benda lain lah. Kipas atas kepala kita, lantai di bawah kaki kita kan. Itu ada nisbah. Satu lagi, dia sendiri ada jihah. Dia sendiri walahu jihah. Dia sendiri jihah. Manusia contohnya, kepala dia atas, kaki dia bawah, tangan kanan, tangan kiri, perut ke depan, buncit, belakang. Itu jihah pada benda tu. Kemudian jihah nisbi, dia dinisbahkan kepada benda lain. Waktu sama mumkinatul mutaqabilat. Dinamakan keseluruhan ke-66 itu ialah mumkinat mutaqabilat. Mana perkara-perkara mungkin yang muqabalah, yang berpasangan, yang saling bersalahan ataupun saling maknanya kalau dah tinggi lawannya pendek, itu benda yang muqabalah antara dua perkara ataupun berlawanan antara dua perkara lah. Tapi dia tak semestinya berlawanan secara hakiki ya.
Maknanya ada benda yang dia ada panjang kalau nak antara mutaqabilat itu nanti adakah dalam diddani atau naqidani ataupun dia dua itulah yang masyhur. Kalau ditambah lagi adamu wal malakah, satu lagi mutadhaifani, macam-macam itu dalam bab munafat dalam ilmu mantik. Mutaqabilat tu maksudnya pasangan berpasang-pasang. Pasal susah nak kata. Sebab apa? Ada benda pasangan dia dua. Kalau pasangan dia dua, dia naqidani. Tapi kalau pasangan dia banyak, nanti boleh-boleh diddani. Tapi boleh sama ada sadda masadal akhar ke, ataupun tidak boleh sadda masadal akhar ke, ataupun panjanglah. Boleh yartafi'ani ma'an ke, yajtami'i ma'an ke, atau tak boleh ke, itu panjang pembahasan dia. Nantilah pusingan kedua nanti mungkin kita masuk yang panjang-panjang sikit kot. Nak habiskan pusingan pertama ni dulu, yang wajib-wajib dulu. Kita mengajar ni dia ada peringkat-peringkat. Kalau di madrasah kami mengajar kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi lelaki 8 tahun. Tak sama macam pengajian, tak tahulah di universiti dia pun ada juga kan, semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke. Di pondok mungkin hang tak tahulah sistem ni halakah-halakah ke atau macam mana. Jadi kalau kelas 1 kitab dia tak sama, kelas 2 lain lagi, kelas 3 lain lagi, kelas 4 lain lagi, 5, 6, 7, 8. Jadi dia ada kitab matan, kitab permulaan, mubtadi'. Bukan mubtadi', maknanya mubtadi'in, permulaan. Kemudian pertengahan lah kita kata senang, kemudian peringkat tinggi. Ini kita boleh kata ini peringkat pertengahan lah. Boleh kata ini peringkat pertengahan. Nak kata peringkat permulaan sangat tu akidah hafidah tu. Akidah hafidah. Nanti kalau insya-Allah tengoklah kalau boleh khatam kitab ni sampai Ramadan tengok. Sebelah sempat ada masa kita buka kitab lain lah yang mungkin lebih dalam sikit, Iqtisad fil I'tiqad Imam Ghazali ke, ataupun apalah syarah akidah Nasafiyah ke apa ke, tengok macam mana insya-Allah. Fal wujudu yuqabilul adam. Wujud itu muqabil bagi adam. Wujud itu muqabil bagi adam. Watul yuqabilul qisar. Tinggi itu bertolak belakang dengan pendek. Boleh lawan pun boleh. Terpulanglah nak terjemah macam mana pun. Orang faham. Pendek lawannya tinggi. Gemuk lawannya kurus. Dia guna yuqabilu pun boleh. Dia nanti kalau dia guna sebab muqabalah ni lebih umum. Muqabalah ni lebih umum. Muqabalah, ada muqabalah yang berlawanan, ada yang bukan berlawanan tapi bermacam-macam, atau dia mukhtalif, tanawu', berlawanan, saling membatalkan, panjang pembahasan tu. Wajihatul fawq tuqabilu jihatul taht. Arah atas berlawanan dengan arah bawah. Wa makanu kadza ka Misra yuqabilu ghairu kasyam masalan. Tempat contohnya Mesir tak sama dengan tempat seperti di Syam. Contoh. Wa hasilu zalika anna Zaidan qabla wujudihi yajuzu alaihi an yabqa ala adamihi. Hasil daripada yang demikian itu, sesungguhnya Zaid sebelum wujudnya dia, yajuzu alaihi an yabqa ala adamihi, harus ke atas Zaid untuk dia kekal tiada. Wa yajuzu an yujada fi hadza zaman, harus juga, boleh juga Zaid itu wujud pada zaman ini. Fa iza wajada, maka sekiranya Zaid itu wujud, faqad khassasatil iradah wujudahu badalan an adamihi. Sungguh sifat iradah Allah Ta'ala itu telah mengkhususkannya untuk mewujudkannya, menggantikan ketiadaannya. Wal qudratu, dan adapun kudrah itu abrazat, menampakkan ataupun ijadlah al-wujuda, kewujudan Zaid tersebut. Kudrah menginginkan, kemudian iradah menginginkan, kemudian kudrah mewujudkan, bersesuaian dengan keinginan.
Wa yajuzu an yujada fi zamani tufan wa fi ghairihi. Sedangkan boleh juga Zaid itu wujud di zaman banjir Nabi Nuh. Dia selalu guna contoh zaman banjir Nabi Nuh lah, tufan tu. Boleh juga Zaid diwujudkan di zaman banjir Nabi Nuh ataupun selain daripada itu. Fallazi khassasa wujudahu fi hadza zaman, maka yang mengkhususkan kewujudan Zaid pada zaman ini duna ghairihi, bukan pada zaman lain, huwal iradah, dia adalah sifat iradah. Wa yajuzu an yakuna tawilan aw qasiran, boleh Zaid itu jadi tinggi pun boleh, pendek pun boleh. Tapi biasanya di sini dia nisbi lah, maksudnya waktu kita lahir-lahir kan pendek, kemudian dah besar, naik sikit, tinggi, sampai satu tahap umur dia stop. Ini mungkin kat situ lah dia maksudkan, dah sampai tahap satu dia tak boleh naik lagi dah. Maka di situlah maknanya berhentinya dia setakat mana tinggi dia. Fallazi khassasatu lahu badalan anil qisari al-irada, yang mengkhususkan tingginya menggantikan pendeknya adalah sifat irada. Wa yajuzu an yakuna fi jihatil fawq fallazi khassasa fi jihatit tahat kal ard wal irada al-irada. Boleh saja sesuatu tu berada di atas dan juga yang boleh juga berada di atas, boleh berada di bawah. Maka yang mengkhususkannya juga sifat irada. Contohnya langit di atas, bumi di bawah. Okey, wal qudrah wal iradah sifatani qa'imatani bi zatihi ta'ala mawjudatani. Adapun sifat qudrah dan iradah itu adalah dua sifat yang qa'imatani bi zati, qaim pada zat Allah Taala. Qaim pada zat Allah Taala. Mawjudatani, dan dia adalah sifat yang wujudi. Lau kushifa 'annal hijab la ra'aynahuma, kalaulah disingkapkan hijab daripada kita, pasti kita akan melihat kedua-duanya. Wala ta'allaqu lahuma illa bil mungkin, dan tidak ada ta'alluq bagi sifat qudrah dan iradah melainkan dengan perkara yang mungkin. Jadi ta'alluq dengan perkara yang mungkin ini dah jelas dalam sifat qudrah, rujuk balik. Fala yata'allaqani bil mustahil, maka kedua-duanya sifat qudrah dan iradah itu tidak berta'alluq dengan perkara yang mustahil, kasyarik. Contohnya seperti sekutu bagi Allah Ta'ala. Tanazzahallahu ta'ala anhu, maha suci Allah daripada sekutu. Wala bil wajib, dan tidak pula sifat qudrah dan iradah itu berta'alluq dengan perkara-perkara yang wajib, kazatihi ta'ala wa sifatihi, seperti zat Allah Ta'ala dan juga sifat-sifatnya. Wa minal jahli, dan daripada satu kejahilan, qauluman, perkataan seseorang, qala, dia mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah, qadirun an yattakhiza walada, Allah Ta'ala itu maha berkuasa untuk mengambil anak. Li'annahu la ta'alluqa lil qudrah bil mustahil. La ta'alluqa, tidak ada ta'alluq sama sekali. Ini maknanya isim nakirah jatuh setelah la, maka dia jadi la nafil jinsi. La nafil jinsi maknanya la ta'alluqa, tidak ada ta'alluq sama sekali, tidak ada hubungan sama sekali. Lil qudrah, bagi sifat qudrah, bil mustahil, dengan perkara yang mustahil. Wa ittikhazul walad mustahilun, adapun mengambil anak itu adalah satu perkara yang mustahil. Wala yuqalu, dan tidak dikatakan, innahu iza lam yakun qadiran ala ittikhazil walad, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak berkuasa, tidak mampu untuk mengambil anak, kana ajizan, maka dia lemahlah, tak boleh nak mengambil anak. Lianna naqul, kerana sesungguhnya kami mengatakan, innama yalzamul ajzu, hanya dia melazimkan kelemahan. Lau kana al-mustahil min wazifatil qudrah, kalaulah perkara yang mustahil itu adalah daripada tugas qudrah, walam tata'allaq bihi, dan dia tidak berta'alluq dengannya, ma'annahu laisa min wazifatiha, bersamaan dengan sesungguhnya bukanlah daripada tugasnya, illal mungkin, melainkan mungkin. Bukanlah kita kata, ya, bermakna
bukanlah wazifah kudrah itu, tugas kudrah, ta'alluq kudrah itu kepada perkara yang mustahil. Maknanya bukanlah seperti mana yang saya sebut semalam, bukan bermakna kalau Allah Ta'ala tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil dan wajib itu berarti satu kelemahan. Bukan tugas dia, tidak ada takluk sama sekali. Bahkan kalau bertakluk maka akan nampak kelemahan. Kerana itu bukan takluk dia, di sini dia kata wazifah pula lah. Dia bagi guna lafaz wazifah, tugas kudrah itu. Faham? Okey. Maknanya bila orang tanya, samalah macam kudrah mengadakan kan perkara yang wajib atau mustahil, atau menyadakan perkara yang wajib dan mustahil akan jadi tahsilul hasil atau qalbul haqaiq. Okey, sekarang ni sama je. Boleh tak Allah berkehendak? Allah berkehendak untuk mengambil anak. Allah berkehendak untuk menciptakan Tuhan lagi satu. Allah berkehendak untuk menjadikan dia jahil. Allah berkehendak untuk apa sajalah benda yang wajib dan mustahil. Maka kita kata tidak ada hubungan, tidak ada ta'alluq sifat iradah dengan perkara yang mungkin. Sama macam sifat kudrah. Kesimpulan dia kisah pula. Kesimpulan dia sifat kudrah dan sifat iradah tidak berta'alluq dengan perkara yang wajib dan mustahil. Kerana itu bukan wazifah dia. Hanya bertakluk dengan perkara yang mungkin. Jadi dah bagi tahu semalam, rujuk balik yang semalam. Walal iradah ta'alluqani, tu dia. Bagi iradah ada dua ta'alluq. Ta'alluqun suluhiyun qadim, ta'alluq suluhi qadim wa huwa salahiyatuha litakhsisil azalan. Iaitu kemampuan yang azali untuk mentakhsiskan sesuatu perkara. Fazaidun at-tawil awil qasir. Maka Zaid sama ada dia tinggi ataupun dia pendek, ya juzu an yakuna ala ghairi ma huwa alaihi. Boleh ke atasnya untuk menjadi ala ghairi ma huwa alaihi, selain daripada apa yang dia dijadikan. Bi'tibari salahiyatil iradah, dilihat dari iktibar mampunya iradah. Fahiya salihatun, maka dia betul-betul mampu li an yakuna zaidun, bagi supaya Zaid itu sultanan, jadi sultan. Kata sultan ni jadi raja ke, atau jadi ada kekuatan bagi Zaid. Wa yakuna zabbalan, dan dijadikan sebagai tukang sampah. Bi'tibari ta'alluq suluhi, dengan diiktibarkan ta'alluq suluhi. Walaha ta'alluqun tanjiziyun qadim, dan bagi iradah juga ada ta'alluq tanjizi qadim, wa huwa takhsisullahi ta'ala asy-syai'a, iaitu pengkhususan Allah ke atas sesuatu, pada sesuatu, bisifat, dengan sifat allati huwa alaiha, yang mana yang berlaku ke atasnya. Okey. Ini tentang iradah, ta'alluq sifat iradah ni khilaf panjang. Ta'alluq sifat iradah ada beberapa khilaf. Satu mengatakan bahawa ta'alluq sifat iradah itu satu. Kemudian pendapat kedua mengatakan ta'alluq sifat iradah ada dua. Kemudian yang ketiga mengatakan ta'alluq sifat iradah tiga. Di sini dia sebut dua. Okey. Kenapa dia khilaf? Khilaf dia macam ni. Iradah itu ialah satu keinginan kan. Satu keinginan. Jadi walaupun dia sifat, tapi masdari dia keinginan dia. Dan mana benda yang diinginkan. Dia ada benda lah, maknanya semua saya sebut itu okey. Kudrah itu sifat. Kemudian dia ada tanjizi dia. Kemudian dia ada hasil dia. Tanjizi itu kan masdari. Ataupun af'al. Tanjizi hadis, af'al, itu semua amrul i'tibari. Ta'alluq itu sendiri adalah af'al, namanya tanjizi hadis, itu adalah perbuatan atau af'al Allah. Dan mesti ada hasil, makhluk dia panggil. Hasil bil masdari. Kemudian iradah pun sama. Iradah pun sama. Apa sifat pun.
Tengoklah jenis-jenis sifat, jenis ta'alluq dia. Satu, iradah berupa sifat. Kemudian satu lagi masdari bagi sifat itu maknanya berkeinginan lah. Kalau ada sifat iradah, dah tentulah ada keinginan. Kemudian yang ketiga, murad, benda yang diinginkan. Benda yang diinginkan Allah itu satu berada dalam maknanya murad, perkara yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu kan, adakah maksud murad itu perkara yang diinginkan oleh Allah Ta'ala itu yang qadim yang ada pada zat dia, atau yang terzahir di luar sana, yang terzahir fil kharij, fil a'yan. Itu kat situ dia punya punca khilaf dia. Jadi kalau dilihat daripada keinginan sahaja, maka dia cukup dengan tanjizi qadim. Cukup dengan tanjizi qadim. Dilihat kepada keinginan Allah yang sudah pun azali, sudah pun qadim, maka dia memang qadim, tak ada hubungan dengan yang di luar sana. Di luar sana nanti kudrah lah yang akan mengibraskan keinginan tersebut. Tak perlu iradah dah. Satu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua kata, okey, walaupun Allah Ta'ala itu sudah berkeinginan sejak azali, keinginan Allah tu tak berubah-ubah. Ingat, apa saja pada zat tidak akan berubah-ubah. Kita dah belajar mukhalafah lil hawadis, saya dah terangkan dah. Mukhalafah lil hawadis itu maknanya tidak boleh qiyamul hawadis pada zat dan sifat Allah. Jadi sifat Allah tidak boleh tajaddud, tidak boleh wujud ba'dal adam, tak boleh kejap ada, kejap tak ada, tak boleh. Dia qadim, itu menyalahi qadim. Jadi tidak boleh tajaddud, tidak boleh taghayyur, tak boleh. Dia sudah pun azali dan qadim. Jadi segala apa yang Allah inginkan itu sudah qadim pada zat dan sifat Allah Ta'ala. Okey, sekarang ni walaupun Allah Ta'ala sudah berkeinginan, contohnya Allah Ta'ala sudah berkeinginan untuk menjadikan Zaid sultan. Jadi boleh tak Allah Ta'ala berkeinginan untuk menjadikan Zaid tukang sampah misalnya? Contoh lainlah, Allah sudah berkeinginan untuk Zaid jadi orang kaya. Boleh tak Allah Ta'ala berkeinginan untuk dia jadi orang miskin? Jadi pendapat yang kedua kata boleh. Okey, dia ada boleh ni, adakah maknanya Allah Ta'ala boleh ubahlah keinginan dia? Maknanya Allah Ta'ala dah berkeinginan untuk Zaid kaya, tiba-tiba Allah ubah keinginan dia, jadikan Zaid miskin pula. Bukan. Sebab mustahil iradah Allah tu berubah. Sebab berubah itu tajaddud, itu hudus. Hudus mustahil, sifat Allah hudus. Jadi dia kata salahiyat. Sebenarnya Allah Ta'ala boleh berkehendak untuk jadikan Zaid itu miskin, tetapi Allah Ta'ala sudah berkehendak Zaid itu menjadi kaya. Maka itu hanya tahap suluhi saja, tahap salahiyah saja. Di maknanya bil quwwah lah kita kata. Kalau dalam mantik dia kata bil quwwah la bil fi'al. Bil quwwah la bil fi'al, hanya dengan bil quwwah saja tetapi la bil fi'al. Maksudnya benda tu Allah dah berkehendak dia kaya, maka bil fi'al tidak perlu Allah berkehendak lagi untuk dia miskin. Tapi Allah ada salahiyat untuk berkehendak sebaliknya. Maksudnya bil quwwah tu ada, tapi bil fi'al tak akan jadi. Kalau jadi beri tajaddud. Berarti tajaddud. Itu pendapat yang kedua, maknanya masih ada suluhi qadim tu masih ada. Walaupun tanjizinya sudah qadim. Bila tanjizi sudah qadim, maka tak perlu ada suluhi sepatutnya. Sepatutnya tak perlu ada suluhi. Tapi dilihat suluhi untuk berbuat sebaliknya bil quwwah la bil fi'al. Faham? Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahawa ketiga-tiga sekali ada. Jadi sebab apa? Kalau adanya keinginan yang azali, maka ketika menampakkannya itu pun kudrah iradah terlibat sekali. Iradah, maka bagi pendapat yang ketiga mengatakan adanya tanjizi hadis bagi sifat iradah. Maknanya apa? Kita hanya dapat melihat kehendak Allah tu bila dia dah wujud. Bila benda tu Allah Ta'ala wujudkan, baru kita nampak kan benda tu besar ke kecil, kaya ke miskin, ilmu ke jahil, biru ke hijau ke, hitam ke putih. Semua itu kan dikehendak oleh Allah dengan sifat iradah dia. Jadi maknanya dia kata iradah itu ada juga dia punya taksir dia.
Tak ada juga unsur taksir, bukan saja kudrah. Kudrah tu taksir bil ijab wal idam ataupun ibras, tetapi iradah itu dia ada taksir juga, taksir dari segi tamyiz. Maksudnya di situ nampak perbezaan. Oh, nampak perbezaan ya, apa yang telah Allah Taala inginkan. Itu tiga khilaf lah. Di sini Syekh Fudhali dia sebut dua, iaitu tanjizi qadim itu sepakat. Tanjizi qadim sepakat. Ada suluhi ke tidak ataupun ada tanjizi hadis ke tidak, itu yang khilaf. Di sini dia pilih adanya suluhi. Dan tanjizi hadis tak perlu, pasal apa? Biarlah kudrah buat kerja tu. Tanjizi hadis, kudrah yang mengibraskan kehendak Allah Ta'ala itu. Mana kudrah yang mengijadkan apa kehendak Allah Ta'ala. Mana kudrah dia mengijadkan bersesuaian dengan iradah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak perlu tanjiz lagi sifat iradah dia. Jadi itu khilaf. Ingat, ini semua teori. Tak ada satu manusia, tak ada satu ulama, tak ada siapa pun yang boleh melihat sifat Allah, tahu 100% hakikat sifat, tak tahu. Ini berdasarkan teori saja. Berdasarkan teori saja. Di sini tak ada apa, siapa khilaf mana yang muktamad, tak muktamad. Ini bukan fiqh. Ini bukan fiqh. Kalau fiqh, kita ada qaul muktamad, ada qaul sani, ada qaul salih dan seterusnya. Sebab apa? Fiqh ni kita nak beramal. Kita nak beramal, tapi nak buat yang mana, nak amal yang mana. Yang ni tak wajib beriktikad pun. Khilaf ta'alluq ni tak wajib beriktikad pun. Ini hanya ilmu tambahan sahaja. Yang wajib beriktikad itu adalah wajib Allah bersifat dengan iradah. Dalil dia nanti akan disebut. Itu saja yang wajib. Tapi ta'alluq ni ada apa, tanjizi hadis ke tidak, ada suluhi qadim ke tidak. Itu khilaf-khilaf yang tak ada kaitan dengan akidah. Faham Kudrah Allah berubah-ubah atau tidak, kita dah pegang dah satu sifat salbiah, mukhalafatuhu lil hawadis. Jadi sebab tu kita kata bila Allah Ta'ala tu mukhalafatuhu lil hawadis, maka tidak boleh kudrah Allah Ta'ala tu berubah-ubah. Sebab kudrah itu sifat zat. Kudrah itu sifat zat, iradah tu sifat zat. Iradah itu sifat zat. Jadi segala sifat zat tidak boleh berubah-ubah. Kalau sifat zat berubah-ubah, zat pun akan jadi berubah-ubah. Maka batallah qadim, batallah baqa, batallah mukhalafah lil hawadis, batallah semua sifat salbiah Allah. Sebab tu dibahas salbiah dulu. Jadi kita pegang salbiah kita. Kenapa kita kata iradah Allah tak boleh berubah-ubah? Kita sebab Allah tu mukhalafah lil hawadis. Oh, kalau macam tu Allah lemah lah, Allah tak boleh berubah kehendak dia. Ni kena faham. Berubah-ubah tu ada dua saja. Berubah-ubah ada dua. Satu, berubah kepada yang lebih baik. Yang kedua, berubah kepada yang kurang baik. Ada lagi yang ketiga? Sila sebutkan. Ada lagi yang ketiga. Berubah kepada yang lebih baik. Berubah kepada yang kurang baik. Ada yang ketiga? Okey, tak ada kan? Kalau berubah kepada yang kurang baik, mustahil. Allah Ta'ala berubah kepada, sifat dia berubah kepada benda yang kurang baik. Mustahil. Atau berubah kepada yang lebih baik pun mustahil. Kerana apa? Sebelum tu tak berubah. Sebelum tu tak baik. Kalau berubah kepada yang lebih baik, berarti sebelum tu tak baik lagi. Jadi mustahil. Zat yang sempurna, sifat yang sempurna tak berubah-ubah. Tak berubah-ubah. Habis tu manusia tu berubah-ubah. Itu bukan Allah, itu bukan zat dia, bukan sifat. Murad itu berubah-ubah, memang itulah kehendak Allah. Kejap dia miskin, kejap dia kaya. Itu bukan kehendak Allah yang berubah-ubah. Kehendak Allah sudah azali. Memang yang Allah kendaki mula-mula dia miskin, lepas tu dia kaya dalam tempoh tertentu, lepas tu dia miskin balik, lepas tu dia kaya balik. Itulah yang Allah kendaki. Maka berubah tu hanya berlaku kepada murad, kepada apa yang dikehendaki Allah, makhluk itu. Kehendak Allah tak berubah. Jadi kalau kehendak Allah tak berubah, maka tak boleh ada perubahan pada iradah. Kalau Allah mana kalau orang tu berubah kehendak dia lemah, dia rasa macam ini okey kot, tak okeylah. Ada kata Zaid dia doa, dia miskin, lepas tu dia doa, dia baca waqiah, akhirnya mestilah Allah tak jadikan dia kaya. Apa maknanya Allah punya kehendak ikut manusia lah.
Allah punya kehendak ikut manusia. Allah punya kehendak ikut manusia. Ke manusia ikut kehendak Allah. Itu yang adalah seorang siapa, Nur Derus ke Nur Berus, tak tahulah. Kehendak Allah, Allah tak takyin. Lawak. Malah nak bahas orang. Kalau saya bahas dia lagi, sebut-sebut nama orang, dia lagi bergaduh perang lagi. Dia kata Allah tak takyinkan, dia nukilkan apa ni, qaul Imam Syekh Ramadan Buti. Yang pertama, Syekh Ramadan Buti bukanlah muktamad dalam Asy'ariyah. Kita kata dia Asy'ariyah, tetapi dia bukan muktamad dengan Asy'ariyah. Kata Allah Ta'ala maknanya berkehendak ikut apa yang manusia pilih. Maknanya Allah tak takyin. Allah tak takyinkan, kan? Kalau Allah takyinkan, Allah tak adil. Engkau nak mengukur keadilan Allah ke? Engkau layak ke mengukur keadilan Allah? Jadi dia kata Allah tak takyin, manusia yang milih. Oleh kerana Allah tahu apa yang dipilih oleh manusia, maka itulah yang Allah kehendaki. Allah takyin ikut apa yang akan dipilih oleh manusia. Manusia takyin itu tabi' bagi manusia punya ikhtiar. Manusia kononnya nak menyelamatkan Allah daripada adil. Maknanya kalau Allah yang mentakyinkan, maknanya Allah tak adil lah mentakyinkan orang tu kafir, mentakyinkan orang mukmin, mentakyinkan orang tu kafir. Tak adil lah. Nanti kita kata apa ni, wallahu fa'alul lima yurid. Oh, itu Jabariyah katanya. Dia kata itu Jabariyah. Kita kata kalau Allah Ta'ala takyin ikut kehendak manusia, maknanya Allah Ta'ala menyokonglah manusia jadi kafir. Oh, manusia tu pilih nak jadi kafir, maka Allah pun ikut kehendak jadi kafir. Maknanya Allah menyokonglah dia jadi kafir. Itulah kita teruk. Allah menyokong. Allah nak kita jadi kafir ke Islam. Qadariyah, dia mana pun Qadariyah, Ainul Qadariyah. Asy'ariyah tak ada. Kita bagi veto, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tu tidak ditanya terhadap apa yang dia perbuat. Sebaliknya manusia lah yang akan ditanya. Kita tidak Jabariyah. Nanti di penghujung nanti kita bahas tentang qada dan qadar. Kalau sempat lah. Apa beza Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dalam bab qada dan qadar. Sebab kudrah dan iradah ni melibatkan pembahasan qada dan qadar. Selesaikan dulu sifat iradah ni. Kalau tak sempat, kita sambung besok sikit lah insyaAllah tentang qada dan qadar. Panjang pembahasan ni, ramai yang confuse bab qada dan qadar ni. Memang tak ada orang faham pun. Saya pun tak faham, tak ada ulama' pun faham. Rahsia qada dan qadar ni tak ada siapa pun faham. Cuma sekadar mana yang ulama' faham, sekadar itulah ulama' kongsikan dengan kita. Saya pun sekadar yang saya dapat, saya faham, saya kongsikan sama-sama lah insyaAllah. Selesai maknanya di sini dia kata ta'aluk sifat iradah tu dua lah yang dipilih. Satu tanjizi qadim, maknanya apa yang Allah inginkan tu sudah qadim. Kemudian dia masih ada suluhi lagi, maknanya Allah boleh berkehendak bil quwah, tapi bil quwah bukan bil fi'al. Begitu tadi kan, maknanya Zaid kan, sultanan wa ayakunu zabbalan bi'tibari ta'aluk suluhi. Walaupun Allah sudah berkehendak untuk menjadikan Zaid sultan, tapi Allah Ta'ala boleh berkehendak bil quwah untuk dijadikan zabbalan, tukang sampah, walaupun benda tu tak akan terjadi. Bi'tibari suluhi dia. Masih, maknanya Allah boleh berkehendak untuk sebaliknya, tetapi Allah sudah memilih begitu, maka Allah tak akan ubah kehendak dia. Kemudian tentang tanjizi hadis itu pun antara qaul yang lemah lah, tak perlu Allah Ta'ala nak mentanjizikan secara hadis. Kudrah sudah cukup untuk mengibraskan, mengijadkan apa yang diinginkan, tak perlu tanjiz hadis. Walaupun ada qaul kata tanjizi hadis. Fal-ilmu allazi ittasafa bihi bil iradah. Fal-ilmu allazi ittasafa bihi bil iradat. Ilmu yang mana
yang disifati dengannya dengan iradah. Fatakhsisuhu bil ilmi masalan qadimun, mengkhususkannya Zaid itu dengan ilmu contohnya adalah qadim, yusamma ta'alluqan tanjizian qadiman, dinamakan sebagai ta'alluq tanjizi qadim. Wa salahiyatuha li takhsisihi bil ilmi wa ghairihi, dan kemampuan Allah Ta'ala itu untuk mengkhususkan dengan ilmu wa ghairihi, dan selainnya, jahil ke apa ke, bi'tibari zatiha, dengan diiktibarkan zatnya, biqata'in nazar an takhsis bil fa'al, tanpa memandang. Biqata'in nazar maknanya tanpa memandang, tidak memandang. An takhsis bil fa'al, iaitu pengkhususan bil fa'al, maknanya yang sudah dibuat. Yakni ta'alluqan suluhiyan qadiman, iaitu ta'alluq suluhi qadim. Ta'alluq suluhi mana Allah Ta'ala boleh menjadikan Zaid jahil, boleh menjadi Zaid alim. Boleh memberi ilmu kepada Zaid, boleh juga menjadikan Zaid jahil. Jadi itu namanya suluhi qadim. Tapi bil fi'al, apabila Allah sudah menentukan Zaid itu alim misalnya, maka itu namanya tanjizi qadim. Sebab Allah menentukan sejak qadim Zaid itu alim. Tapi sebenarnya asalnya Allah ada kemampuan untuk jadikan dia alim dan jahil. Tapi Allah Ta'ala pilih dia alim, taksiskan dia alim, maka itu namanya kemampuan untuk menentukan jahil atau alim itu namanya suluhi qadim, dan menentukan dia tu alim adalah tanjizi qadim. Kudrah tak ada tanjizi qadim. Sebab kudrah kalau ada tanjizi qadim nanti akan jadi makhluk pun qadim. Sebab kudrah ijad. Iradah bukan ijad. Iradah bukan ijad. Keinginan belum lagi diwujudkan. Hanya sekadar keinginan sahaja. Nanti kudrahlah yang akan mewujudkan dengan akan menampakkan keinginan Allah di situ. Maka tak perlu tanjizi hadis. Kudrah tak perlu tanjizi qadim. Ini disebut waqala ba'duhum laha ta'alluqun tanjiziyun hadis. Berkata sebagian ulama, bagi iradah itu ada ta'alluq tanjizi hadis. Wa huwa takhsisu Zaidin bitul masalan hina yujadu bil fa'al. Iaitu mentaksiskan Zaid dengan tinggi, contohnya hina yujadu bil fa'al, ketika Zaid diwujudkan bil fa'al. Ketika Allah wujudkan Zaid dengan sifat tinggi itu, seketika itu kudrah pun tanjiz, iradah pun tanjiz juga menurut sebahagian pendapat ulama, iaitu tanjizi hadis. Dan di sini tak ada kalau siapa silap siapa betul, tak ada istilahnya. Ini hanya khilaf-khilaf yang ada wajah lah, ada wajah. Fa'ala haza yakunu laha salasu ta'alluqat. Atas pendapat ini maka bagi iradah itu ada 3 ta'alluq. Lakin tahqiq, akan tetapi yang tahqiq anna hadza salis laisa ta'alluqan. Yang ketiga ini iaitu tanjiz hadis bukanlah ta'alluq, bal huwa izharun lit ta'alluq tanjizi qadim. Hanya mengizharkan, menampakkan sahaja ta'alluq tanjizi qadim. Bukanlah ta'alluq sebenarnya, hanya menampakkan ta'alluq itu sahaja. Wa ta'alluqul qudrah wal iradah amun. Adapun ta'alluq qudrah dan iradah itu adalah umum likulli mumkinin, bagi semua perkara yang mungkin. Hatta sehinggalah innal khataratil lati takhturu ala qalbi syakhsi, sesungguhnya lintasan-lintasan yang terlintas di dalam hati seseorang manusia itu mukhassasatun bi iradatihi ta'ala makhluqatun bi qudratihi ta'ala, dikhususkan oleh iradah Allah Ta'ala dan diciptakan oleh kudrah Allah Ta'ala. Kama zakarahu Syekh Malawi, seperti mana yang dinyatakan oleh Syekh Malawi fi ba'di kutubihi, di dalam sebahagian kitabnya. Wa'lam, ketahuilah anna nisbat at-takhsis lil-irah wal ibras wal ijad lil qudrah majazan. Ketahuilah sesungguhnya nisbah taksis bagi sifat iradah dan nisbah ibras dan ijad itu bagi kudrah adalah majaz. Wal mukhassis haqiqatan huwa Allah Ta'ala bi iradatihi. Wal mubrizu wal mujidu haqiqatan huwa Allah Jalla wa Ala bi qudratihi.
Maka yang mengatakan kudrah mewujudkan, iradah menginginkan, mentafsirkan, itu hanyalah majaz. Sebab apa? Yang hakiki adalah Allah yang menciptakan, Allah yang berkehendak. Bukan kudrah, bukan iradah. Sifat Allah itu disebut kudrah berkehendak, menciptakan, iradah menginginkan atau berkehendak, itu majaz sahaja. Faqaulul ammah, perkataan orang awam, al-qudratu taf'alu bi fulanin kaza, kudrah berbuat dengan fulan begini. In aradal qail anna al-fi'la lil qudrah haqiqatan aw laha walizzat kafara. Jika orang yang berkata demikian, dia berkehendakkan sesungguhnya perbuatan bagi kudrah adalah hakikat, aulaha atau bagi kudrah, walizzat dan juga bagi zat, kafara maka dia kafir. Wa'iyyazu billahi ta'ala. Balil fi'li li zatihi ta'ala bi qudratihi. Akan tetapi yang benar ialah perbuatan itu adalah bagi zat Allah Ta'ala dengan kudrahnya. Okay. Isu dia macam ni. So, kan bila kita bahaskan kudrah tu mewujudkan, mengadakan, menciptakan. Iradah itu berkehendak kan, mentaksiskan, mentakyinkan, mentamyizkan. Okey, sekarang ni maknanya timbul persoalan, Allah yang menciptakan ke kudrah yang menciptakan? Iradah yang menciptakan ke iradah yang menginginkan ke Allah yang menginginkan? Jadi kita belajar sifat kan. Bila kita belajar sifat, kita kata kudrah itu dia taksir bil ijad wal idam. Kudrah itulah yang mewujudkan dan meniadakan. Iradah itu taksir bil taksis ataupun tamyiz atau ta'yin. Iradah itu yang berkehendak lah, yang mengkhususkan. Jadi sebenarnya itu adalah majaz saja. Hakikat sebenar yang menciptakan, yang mengadakan, yang meniadakan atau yang berkehendak, yang mentaksiskan adalah Allah bisifatihi al-makhsusah, dengan sifat-sifatnya yang khusus. Itu hakikat sebenarnya. Sebab apa? Zat Allah Ta'ala dengan sifat dia infikak. Dia ghairu infikak, tidak dia bercantum, dia tak boleh terpisah. Sebab tu sifat Allah Ta'ala ni dia laisa zat, laisa ghairu zat. Dia zat pun bukan, bukan zat pun bukan. Itu pening kan. Sifat ma'ani Allah ni zat pun bukan, bukan zat pun bukan. Zat pun bukan, bukan zat pun bukan. Pening kan. Dia menyatu dengan zat. Bahasa saya lah. Maknanya sifat Allah tu bukan boleh dipisahkan dengan zat dia, tak boleh. Sebab tu adanya sifat ma'nawiyah. Bahkan sifat ma'nawiyah ni yang Allah sebut dalam Quran, kaunuhu qadiran. Jadi di sini bila kita kata habis siapa yang menciptakan alam semesta ni, Allah ke sifat kudrah dia? Contoh siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Allah ke sifat kudrah dia? Siapa kata sifat kudrah yang menciptakan dan dia yakin bukan Allah ciptakan, sifat kudrah dia yang ciptakan, itu kufur lah. Dia kata tadi kufur. Atau dia kata kudrah dan zat. Kudrah dan zat itu pun kufur dia kata. Jadi yang menciptakan siapa? Kalau dia kata Allah sahaja pun tak boleh. Pasal apa? Kalau Allah sahaja yang menciptakan, bukan sifat kudrah, so apa guna sifat kudrah? Apa guna sifat kudrah? Allah yang berkehendak, bukan sifat iradah dia. So buat apa guna sifat iradah? Jadi dia kena kata macam ni, Allah biqudratihi, Allah bersama dengan kudrahnya menciptakan, Allah bersama dengan iradahnya menghendaki. Faham? Sebab tu sifat maknawiyah ini beza dia dengan sifat ma'ani. Nanti kita masuklah sifat maknawiyah. Jadi bila sebut kudrah, iradah, ilmu, hayat sama, ini hanyalah fokus pada sifat saja. Tapi tak bermakna sifat itu satu benda yang asing daripada zat Allah Ta'ala. Tidak. Sifat itu memang dah qiyam pada zat Allah Ta'ala. Sudah qaim pada zat Allah Ta'ala. Tak boleh dipisahkan. Tak mungkin, mustahil dipisahkan. Sebab tu bila kita kata
qadir, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Maknanya ada dua di situ, zat yang qaim dengan sifat. Contoh kita belajar bahasa Arab kan. Zaidun qaimun. Saya tukar. Zaidun alimun. Zaidun alimun. Apa maksud Zaidun alimun? Alimun itu maknanya di situ ada dua. Satu, qiyamnya sifat ilmu pada zat Zaid. Jadi bila alimun itu maknanya qiyamnya sifat ilmu pada zat Zaid. Adanya sifat ilmu pada zat Zaid dipanggil alimun. Jadi Allah Ta'ala dia qadir. Allah Ta'ala itu qadir, iaitu zat yang mana qiyamnya sifat kudrah pada zat itulah yang menciptakan. Dan Allah yang murid, yang maha berkehendak, itulah zat plus dengan sifat dia, itulah yang berkehendak. Faham Right. Faham? Jadi itu pembahasan tentang sifat kudrah dan iradah. Di sini dia kita tak masuk lagi dalil di sini dalil bagi sifat kudrah, dalil bagi sifat iradah, dalil bagi sifat ilmu nanti sama. Sebab tu kan dia tak sebutkan dalil sifat kudrah, dalil sifat iradah lagi kan. Nanti. Sebab apa? Dalilnya sama. Dalil sifat kudrah, dalil sifat iradah, dalil sifat ilmu sama. Nanti selepas sifat ilmu baru dia ceritakan. Dah dalil. Baru dia ceritakan dah dalil. Dihuraikan dulu kudrah bersama ta'alluqnya dan dihuraikan dulu iradah bersama ta'alluqnya. Jadi kudrah itu sifat yang wujudi, yang qaim bi zat Allah Ta'ala. Dia punya ta'alluq dia ialah ta'siru bil ijadi wal i'dam. Maksudnya memberi kesan dalam mengadakan atau meniadakan. Maka dia ada dua ta'alluq, iaitu ta'alluq suluhi qadim, iaitu kemampuan sejak qadim. Kemudian dia ada ta'alluq tanjizi hadis, melaksanakan secara baru, mengadakan atau meniadakan makhluk. Iradah adalah sifat yang wujud juga, yang qaim bi zat. Ta'alluq dia ialah taksir bil taksis ataupun tamyiz ataupun ta'yin. Di sini sebut taksis lah, maknanya Allah Ta'ala mengkhususkan ciri-ciri makhluk tersebut. Dan dia ada khilaf dalam ta'alluq dia, iaitu yang sepakat ta'alluq tanjizi qadim, maknanya kehendak Allah sudah pun qadim. Tentang ada tak suluhi, ada tak tanjizi hadis, itu khilaf. Di sini dia sebut ada suluhi, maksudnya boleh Allah Ta'ala berkehendak sebaliknya, tapi bil quwah saja, bukan bil fa'al. Bil fa'al tak berlaku, sebab akan nanti kalau mustahil. Kalau tanjizi hadis katanya ni hanya sekadar menampakkan saja, tak perlu kata ta'alluq. Jadi kemudian disebut sini antara kudrah dengan iradah tu mengijad atau mengidam ataupun berkehendak itu majaz. Yang sebenarnya hakikat yang sebenarnya yang mengadakan, yang meniadakan atau yang berkehendak itu adalah zat Allah yang bersifat dengan kudrah dan iradah. Wallahu alam, setakat ni dulu. Nanti besok insya-Allah kita sambung tentang qada dan qadar. Perbahasan tentang qada dan qadar dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya lah, qadariyah, jabariyah, mu'tazilah. Dan supaya kita sedikit faham beza qadariyah, jabariyah. Kadang-kadang orang tu tak sedar dia jadi qadariyah, tak sedar dia jadi jabariyah, tak sedar jadi mu'tazilah. Jadi macam mana Asy'ariyah punya pandangan di dalam bab qada dan qadar ni. Jadi saya tak sebut Maturidi Maturidi, siapa yang nak bermazhab Maturidi silakan. Mazhab Maturidi. Kita cerita Asy'ariyah. Maturidi ada pandangan-pandangan lain dalam qada dan qadar, ada pandangan lain dalam sifat idrak, sifat takwin, ada pandangan lain dalam kalam, sifat kalam. Ini kita fokus Asy'ariyah dulu, nanti saya sebut khilaf-khilaf kemudian. Biasanya saya bahas khilaf-khilaf ni dengan ustaz-ustaz je.
Wallahu alam, setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik, kelemahan saya lah, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Mudah Allah beri taufik untuk kita faham dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa iyyakum.